Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 9 akan menerangkan tentang kajian terhadap rangkaian peribadi maya iaitu VPN. Kita mulakan dengan gerak kerja kumpulan. Bagi garis masa pergerakan kerja, pada 3 November 2021, kami telah mengadakan perbincangan antara ahli kumpulan tentang arah tuju kandungan video ini. Pada 10 hari bulan November 2021, kami telah melakukan pembahagian kerja untuk setiap ahli kumpulan. Pada 15 November 2021, kumpulan kami telah memulakan pembuatan video dan menambah baik idea untuk video ini. Pada 20 November 2021, kami mula menyunting dan menggabungkan video daripada setiap ahli kumpulan. Bagi kandungan slide video, terdapat 5 bahagian dan dibahagikan kepada setiap orang ahli kumpulan. Dan akhir sekali akan digabungkan oleh seorang ahli kumpulan. Baiklah, saya akan teruskan dengan latar belakang VPN. Sejarah teknologi VPN iaitu rangkaian persendirian maya bermula pada tahun 1996. Apabila pekerja Microsoft membangunkan protokol terowong rakan ke rakan atau PPTP secara berkesan sebagai pelopor kepada VPN moden. PPTP ialah mencipta sambungan yang lebih selamat dan peribadi antara komputer dan internet. Apabila internet mula beroperasi, permintaan untuk sistem keselamatan yang lebih canggih timbul. Iaitu pada mulanya antivirus dan perisian yang berkaitan mungkin berkesan untuk mencegah kerosakan pada peringkat pengguna. Tapi apa yang benar-benar diperlukan adalah untuk meningkatkan keselamatan sambungan itu sendiri. Dan disitulah fungsi sebenar VPN. VPN merupakan sambungan peribadi melalui internet. Ia adalah istilah yang luas yang merangkumi beberapa protokol berbeza yang akan diterangkan secara terperinci kemudian. Apa yang mereka semua mempunyai persamaan ialah keupayaan untuk menyambung dari jauh ke rangkaian peribadi melalui sambungan awam. Pada mulanya, VPN ini digunakan hampir secara eksklusif dalam perniagaan, walau bagaimanapun pelanggaran keselamatan berprofil tinggi yang berlaku pada awal tahun 2000-an merupakan detik penting dalam sejarah teknologi VPN. Dengan ini, pengguna internet setiap hari menyedari risiko sebenar bekerja dalam talian dan mula mencari cara yang lebih selamat untuk melakukannya. Hari ini, VPN digunakan untuk menjamin sambungan internet, mencegah perisian hasad dan pengguraman, memastikan privasi digital, membuka kunci kandungan sekatan geo dan menyembunyikan lokasi fizikal pengguna. Lebih mudah digunakan dan lebih berpatutan berbanding sebelum ini. Oleh sebab itu, VPN ialah alat penting untuk kekal selamat dan terjamin dalam talian pada masa kini. Secara ringkasnya, bagaimanakah VPN ini bekerja? Inilah komputer kita. Bila kita melayari kepada internet, kalau hacker atau firewall atau kerajaan, dia boleh mengakseskan data-data komputer kita semasa kita melayari kepada internet. So, VPN ini dia akan membuat satu terowong atau kita call tunneling dia untuk melindungi kita, so kita terus akses kepada internet saja dan tidak boleh dapat dicari oleh hacker untuk mengancam data-data kita. So inilah ilustrasi koneksi melalui jaringan tanpa VPN dan menggunakan VPN. So boleh nampak ini komputer kita. So kalau kita mengakseskan kepada internet tanpa menggunakan VPN, hacker atau kerajaan atau sesiapa pun dia boleh mudah untuk mengakseskan kepada komputer kita untuk mendapatkan data-data dan maklumat kita daripada internet tersebut. Selain itu, VPN juga dapat membantu kita mengakseskan kawalan jauh dengan lebih selamat. So, bila kita perlukan mengakseskan kepada komputer lain menggunakan kawalan jauh ini, kita mestilah dapatkan bantuan daripada internet. So VPN ini dia akan membuat satu terowong untuk buat komputer kita terus kepada komputer yang kita mahu membuat kawalan jauh tersebut. Hacker tak dapat ancam kita dengan menggunakan internet ini.
Kedua-dua alat peranti ini dapat memastikan keselamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Zul Hakimi bin Syarudin. Saya dari Seksyen 9 mengambil tiket samba B0420200024. Hari ini saya akan membentangkan jenis-jenis VPN yang sering dikenali di Malaysia. So, pertama sekali adalah SSL VPN, iaitu ringkasan daripada Secure Socket Layer VPN. So, VPN ini merupakan satu VPN yang menggunakan soket untuk memindahkan data antara penghantar dan penerima. Kaedah ini menyediakan akses yang selamat ke pelbagai perkhidmatan menggunakan sambungan SSL standard tunggal ke laman web yang berkaitan. Seterusnya adalah site-to-site VPN. Site-to-site VPN pada asasnya ialah rangkaian peribadi yang direka untuk menyembunyikan internet peribadi dan membenarkan pengguna rangkaian selamat ini mengakses sumber masing-masing. So, seperti yang kita selalu ketahui, di mana VPN digunakan untuk merahsiakan lokasi ataupun identiti pengguna. Site-to-site VPN agak berguna jika mempunyai berbilang lokasi dan dalam syarikat anda. So, bukan sahaja gunakan untuk perkara yang tidak sepatutnya, tapi ada juga kebaikannya penggunaan VPN ini. Site-to-site VPN juga berguna jika anda mempunyai dua internet berasingan, di antaranya anda ingin menghantar fail tanpa menggunakan dari satu internet mengakses yang lain secara eksplisit. Akhir sekali, jenis VPN-nya ialah client-to-server VPN. Client-to-server VPN ini adalah menyambung komputer kita dari rumah kepada mana-mana tempat dengan menggunakan kabel sambungan. Walau bagaimanapun, klien VPN mesti dipasang dan dikonfigurasi pada komputer terlebih dahulu. Ini melibatkan pengguna tidak disambung ke internet melalui ISP tersendiri. Kelebihan mengakses VPN jenis klien ini ialah kecekapan yang lebih tinggi berbanding dengan VPN yang lain dan akses universal kepada sumber yang kita perlukan. Dengan syarat sistem telefon yang sesuai tersedia dengan sambungan tersebut. Setelah mengenali tentang jenis-jenis VPN, kami lebih mementingkan penggunaan jenis site-to-site VPN oleh masyarakat dan mengkaji kesalahan guna untuk melayari laman sesawang yang tidak dibenarkan oleh kerajaan Malaysia. Bahagian sumber dapatan menerangkan tentang keputusan analisis data berasaskan tindak balas responden terhadap soal selidik yang telah dijalankan berkaitan penggunaan rangkaian pribadi maya iaitu VPN. Sumber dapatan kajian ini hasil daripada laman web Security.org Team. Dalam soal selidik yang dijalankan, antara soalan yang telah disoal kepada responden adalah, tahukah anda apakah itu VPN? Berdasarkan carta PAI tersebut, seramai 72% tahu tentang VPN dan selebihnya 28% tidak tahu tentang VPN pada tahun 2020. Manakala pada tahun 2021 peningkatan kepada 85% yang tahu dan selebihnya 15% tidak tahu tentang VPN. Antara soalan lain yang ditanya adalah, adakah anda menggunakan VPN? Penyelidikan pada tahun 2021 membuktikan bahawa 41% orang dewasa melaporkan menggunakan VPN sama ada di tempat kerja atau di rumah telah menurun dari 49% pada tahun 2020. Di sebaliknya, peningkatan terhadap pengetahuan tentang VPN meningkat daripada 23% kepada 43%. Peralihan ke kerja jarak jauh berikutan wabak COVID-19 adalah salah satu sebab yang mungkin untuk penurunan penggunaan yang jelas. Rajah tersebut tentang mengenal pasti sebab khusus responden menggunakan VPN dalam setiap kategori dan mendedahkan gambaran yang lebih jelas mengenai aplikasi paling popular alat ini. Sebilangan orang, kegunaan VPN adalah untuk bekerja, dan yang lain menggunakan VPN untuk melindungi data mereka semasa menggunakan rangkaian awam. Pembeli dalam talian beralih kepada VPN untuk meningkatkan keselamatan semasa membuat pembelian atau bahkan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Sekitar 1 daripada 5 pengguna VPN mengatakan bahawa mereka menggunakan VPN mereka untuk mengakses kandungan yang tidak tersedia di AS. Sebagai contoh, ada yang mungkin menstream rancangan atau filem antarabangsa kegemaran mereka. Walau bagaimanapun, amalan ini menjadi lebih sukar kerana penyedia kandungan memecah dan menyekat VPN daripada mengakses laman web mereka.
Tambahan 13% adalah sebab-sebab lain untuk penggunaan VPN iaitu semasa memberi belah dalam talian dan memberikan kestabilan kepada panggilan telefon VoIP. Sekian, terima kasih.